Jangan lupa like, share, komen, subscribe. PM tegas menyatakan tidak ada perlindungan terhadap mana pihak yang terlibat rasuah termasuk whistleblowers. Inilah jadi persoalan perlindungan. Kita akan dengarkan nanti perkara ini dalam ulasan dan pandangan berkaitan isu ini. Memang ramai netizen tidak berpuas hati isu ini, khasnya media sosial dan di luar sana, umum rakyat biasa yang percaya rasuah harus ditentang habis-habisan selari dengan Kerajaan Madani dan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan tentang rasuah tanpa kira kedudukannya. Kita sama-sama dengarkannya. Hari ini kita mahu bincangkan satu isu yang panas dan penuh kontroversi, yaitu isu rasuah di Sabah yang semakin hangat diperkatakan. Kamu semua pasti tahu, bila melibatkan politik dan kuasa, pasti ada pelbagai persoalan yang akan timbul. Lebih-lebih lagi apabila Perdana Menteri sendiri mengeluarkan kenyataan tegas bahawa beliau tidak akan berkompromi dengan sesiapa pun dalam isu rasuah. Tapi kenyataan ini nampaknya jadi tamparan buat SPRM yang sebelum ini menolak bukti video skandal rasuah Adun Sabah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa ada percanggahan antara pemimpin negara dan institusi penguatkuasaan yang sepatutnya membantras rasuah? Kita akan bongkar semua ini dalam perbincangan kali ini. Di video kali ini, jangan kemana-mana. Baiklah, sekarang mari kita fahami dulu apa yang sebenarnya telah berlaku. Semuanya bermula apabila tular satu video yang didakwa menunjukkan beberapa Adun Sabah terlibat dalam skandal rasuah berkaitan dengan projek cari gali mineral. Video ini kemudiannya dibawa ke perhatian SPRM, tetapi yang mengejutkan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan bahawa video tersebut telah disunting dan tiada kredibiliti. Oleh sebab itu, ia tidak boleh dijadikan sebagai bukti. Nah, macam mana itu? Video yang terang lagi bersuluh, secara terang dan jelas lagi menunjukkan perbualan dan transaksi boleh terus ditolak begitu sahaja. Ini yang buat ramai pihak, termasuklah Bersatu, naik angin orang bilang. Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi, terus mengkritik tindakan SPRM dan menyifatkan kenyataan Perdana Menteri sebagai satu tamparan buat agensi itu. Ronald menegaskan bahawa jika Perdana Menteri sendiri tidak peduli dengan kedudukan tinggi seseorang dalam kes rasuah, kenapa SPRM dilihat begitu berhati-hati sehingga menolak bukti yang boleh menjadi kunci dalam siasatan. Bukan itu sahaja, Ronald turut mengingatkan bahawa bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya pernah memberi pandangan yang bertentangan dengan Tan Sri Azam Baki. Latifah berpendapat bahawa video tersebut sepatutnya disiasat dan bukannya terus ditolak. Dia juga tidak bersetuju dengan kenyataan Azam bahawa sesuatu video yang disunting secara otomatik tidak boleh dijadikan bukti. Kalau kita tengok betul-betul kes-kes rasuah sebelum ini, banyak bukti dalam bentuk rakaman digunakan dalam siasatan. Jadi, oleh itu, kenapa di dalam kes ini berbeza pula? Dalam perkembangan terbaru, SPRM mendedahkan bahawa mereka sudah merakam percakapan 15 individu, termasuklah 8 Adun Sabah serta seorang pemberi maklumat. Tapi ada satu masalah yang besar. Pemberi maklumat enggan menyerahkan bukti tanpa jaminan imuniti. Jadi apakah maksudnya di sini? Maksudnya dia takut kalau dia serahkan bukti, dia pula yang akan dikenakan tindakan. Nah, bukankah ini satu perkara yang merisaukan?
Bila seseorang ingin membongkar rasuah tetapi terpaksa berhadapan dengan risiko yang jauh lebih tinggi, maka ia menunjukkan ada kelemahan dalam sistem perlindungan pemberi maklumat kita. Patutkah kita ubah sistem ini supaya lebih ramai individu berani tampil ke hadapan? Sekarang, mari kita bincangkan isu paling panas, yaitu percanggahan antara kenyataan Perdana Menteri dan tindakan SPRM. Dalam satu majelis baru-baru ini, Anwar Ibrahim dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak akan sesekali membiarkan mana-mana pihak dalam kerajaan ataupun sektor pertahanan terlibat dengan rasuah. Katanya, saya tak kira besar mana, tinggi manapun kamu, saya tidak akan izinkan. Nah, itu adalah satu kenyataan yang berani dan tegas. Tetapi kalau kita lihat kes Adun Sabah ini, kenyataan itu nampaknya tidak seiring dengan realiti. Kalau betul tak kira siapapun boleh disiasat, kenapa kes ini terhenti begitu saja? Adakah ini bermakna ada pihak tertentu yang kebal daripada undang-undang? Persoalan lain yang timbul ialah tentang kredibiliti bukti video dalam kes rasuah. Kita tahu dalam dunia digital sekarang, memang betul ada kemungkinan video boleh diedit ataupun dimanipulasi. Tetapi adakah itu bermakna bukti rasuah terus dianggap tidak sah? Kalau begitu, bagaimana pula dengan rekaman audio dan video dalam kes lain yang pernah dibawa ke mahkamah sebelum ini? Adakah kita sedang melihat satu bentuk pendakwaan terpilih di mana hanya kes-kes tertentu yang dibawa ke muka pengadilan, manakala yang lain dibiarkan begitu sahaja? Lebih membimbangkan, isu ini menimbulkan persoalan tentang integriti institusi penguatkuasaan di Malaysia. Jika SPRM boleh menolak bukti sebegini, apakah mesej yang dihantar kepada rakyat? Adakah ini memberi isyarat bahwa selagi seseorang mempunyai kedudukan atau hubungan politik yang kuat, mereka boleh terlepas daripada tindakan? Bayangkan kalau kes ini melibatkan pemimpin pembangkang. Adakah ia akan menerima layanan yang sama? Coba kita fikirkan. Satu lagi isu besar ialah tentang perlindungan pemberi maklumat. Jika seseorang mempunyai bukti kukuh tentang rasuah tetapi takut untuk menyerahkannya kerana bimbang akan dikenakan tindakan, maka kita ada masalah besar dalam sistem keadilan kita. Sepatutnya pemberi maklumat dilindungi dan diberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dikenakan tindakan selagi niat mereka adalah untuk menegakkan kebenaran. Tanpa jaminan ini, ramai yang akan memilih untuk berdiam diri dan akhirnya perbuatan rasuah akan terus berleluasa. Jadi apakah langkah seterusnya? Adakah SPRM akan mengubah pendiriannya dan menyiasat semula kes ini? Atau adakah kes ini akan lenyap begitu sahaja seperti banyak kes-kes lain yang pernah mencetuskan kontroversi sebelum ini? Lebih penting lagi, bagaimana rakyat boleh memastikan bahwa kerajaan benar-benar serius dalam membantras rasuah tanpa mengira siapa yang terlibat. Inilah realiti politik Malaysia. Bila ada skandal, banyak soalan akan timbul, tapi jawabannya selalu kabur. Kita sebagai rakyat perlu terus memerhati dan mendesak ketulusan dalam setiap siasatan.